Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran, dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia dalam slot tafsir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk sama-sama kita memahami tafsiran Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-45, insya-Allah. Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-48 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Dan ingatlah ketika syaitan menghiasi perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang baik, dan menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tiada sesiapa pun daripada kalangan manusia yang dapat mengalahkan kamu. Dan sesungguhnya aku adalah pelindung kamu. Maka apabila kedua-dua kumpulan, iaitu pasukan tentera Islam dan pasukan tentera kafir musyrikin, masing-masing telah dapat melihat, iaitu berhadapan antara satu sama lain, maka syaitan itu pun berundur ke belakang sambil berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu, kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah kerana Allah sangat berat azab seksaannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid menerusi kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-48 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa syaitan memperhiaskan kepada orang kafir musyrikin dengan perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok, serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tiada sesiapa pun daripada umat manusia yang dapat mengalahkan kamu, termasuklah Muhammad dan para pengikutnya. Sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Tetapi apabila tentera Islam dan tentera kafir musyrikin bertempur, maka syaitan itu pun berundur ke belakang dan melarikan diri sambil berkata, aku berlepas diri daripada kamu kerana aku dapat melihat malaikat turun berpuak-puak untuk menolong orang yang beriman, sedangkan kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah kerana azab seksaannya sangat berat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa pada hari peperangan Badar, kumpulan tentera iblis datang ke medan peperangan dengan menyerupai Suraqah bin Malik sambil berkata,
Pada hari ini, tiada sesiapa pun daripada umat manusia yang dapat mengalahkan kamu. Dan sesungguhnya, aku adalah pelindung dan penolong kamu. Apabila kedua-dua pasukan tentera saling berhadapan untuk berperang, maka Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir dan melemparkannya kepada tentera kafir musyrikin sehingga menyebabkan mereka lari bertempiaran. Kemudian malaikat Jibril pun datang untuk mencari iblis. Apabila iblis melihat malaikat Jibril datang, maka dia pun terus melarikan diri. Walaupun pada ketika itu dia sedang berpegang tangan dengan seorang tentera kafir musyrikin. Apabila ditanya kepada iblis, kenapa kamu lari? Bukankah kamu berjanji untuk membantu kami? Iblis menjawab, aku nampak apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya, aku takut kepada Allah. Iblis berbohong kerana pada hakikatnya, iblis tidak takut kepada Allah. Tetapi sebenarnya, dia tidak mampu berbuat apa-apa apabila melihat para malaikat datang berduyun-duyun secara berpasukan untuk menolong tentera Islam. Maka tiada cara lain bagi iblis melainkan terpaksa melarikan diri. Dalam kitab Al-Muwatta' telah mencatatkan bahawa terdapat hadis yang menyatakan bahawa tidak pernah orang dapat melihat syaitan lebih kerdil, lebih hina dan lebih buruk selain daripada hari Arafah, melainkan pada hari peperangan. Ini kerana pada hari tersebut iblis melihat sendiri malaikat Jibril memimpin dan memberi arahan kepada para malaikat lain untuk membantu tentera Islam. Manakala Hamka menerusi kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-48 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa menurut riwayat Al-Waqidi, bukan iblis yang menyamar dirinya sebagai Suraqah bin Malik, tetapi sebenarnya memang wujud seorang manusia bernama Suraqah bin Malik daripada keturunan Bani Bakar yang sudah lama bermusuhan dengan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy ini takut jika berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Bani Bakar akan mengambil peluang untuk menikam mereka dari belakang. Namun demikian, ketika itulah muncullah seorang pemimpin daripada Bani Bakar, iaitu Suraqah bin Malik, yang menyatakan bahawa dia akan berpihak kepada kaum kafir Quraisy dan akan memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menghasut tentera kafir Quraisy untuk meneruskan peperangan dan memberitahu bahawa dia akan turut berperang. Tetapi selepas berhadapan dengan tentera Islam, dia pula yang melarikan diri. Oleh itu, dialah manusia yang berperangai seperti syaitan yang menghasut manusia, dan dia juga melarikan diri selepas melihat musuh tidak dapat dikalahkan. Hamka menyatakan lagi bahawa Abu Sufyan telah berpesan kepada kaum kafir Quraisy, kepada kaum kafir musyrikin, supaya tidak perlu lagi pergi menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana kafilah perdagangannya telah melalui jalan yang selamat di tepi laut, dan mereka juga akan sampai segera dengan selamat di Mekah. Tetapi disebabkan kerana telah dihasut, maka Abu Jahal pun meneruskan juga peperangan menentam kaum muslimin. Para penghasut itu lebih kuat suaranya dan mereka juga turut bersama-sama dengan pasukan tentera kafir musyrikin. Tetapi jika mereka mendapati bahawa pihak musuh lebih kuat, maka mereka terlebih dahulu melarikan diri. Oleh itu dalam pasukan tentera kafir musyrikin, memang wujud manusia yang berperangai seperti syaitan dan menghasut manusia lain supaya berperang. Mereka menghasut orang yang sombong seperti Abu Jahal untuk meneruskan peperangan dan membangkitkan sikap sombong dengan penuh yakin bahawa kemenangan pasti akan dimiliki. Pasukan yang kalah dalam peperangan bukanlah manusia yang berperangai seperti syaitan itu, tetapi Abu Jahal dan pengikutnya yang kalah, di mana mereka telah dihasut, pergi ke medan peperangan dengan sombong dan riak, serta mahu menghalang manusia daripada jalan Allah. Justru, ayat ke-48 surah Al-Anfal ini memberikan peringatan kepada umat Islam supaya berhati-hati jika berlaku peperangan, iaitu jangan sampai terpengaruh dengan hasutan syaitan seperti mana yang diungkapkan dalam pepatah orang-orang tua, iaitu mulutnya seperti api tetapi tulangnya pula seperti air. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-48 surah Al-Anfal.
menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-48 surah Al-Anfal ini menceritakan kepada kita mengenai kisah yang berlaku dalam peperangan Badar, iaitu peranan syaitan dalam menghiasi perbuatan salah orang kafir musyrikin Mekah supaya dipandang baik oleh mereka. Syaitan juga bertindak menghasut dan meyakinkan orang kafir musyrikin Mekah dengan mengatakan bahawa tiada sesiapa pun yang dapat mengalahkan mereka kerana syaitan menjadi pelindung mereka pada hari tercetusnya peperangan Badar. Tetapi apabila kedua-dua pasukan, iaitu tentera Islam dan tentera kafir musyrikin bertembung dalam peperangan Badar, maka syaitan pun berundur ke belakang dan melarikan diri kerana takut dengan azab siksaan Allah Subhanahu Taala melalui bantuan para malaikat yang menolong tentera Islam untuk menyerang tentera mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat ke-48 surah Al-Anfal ini memberikan pengajaran kepada kita supaya sentiasa berwaspada dengan syaitan dan tidak terpedaya dengan hasutannya. Antaranya ialah syaitan akan menghiasi perbuatan dosa, maksiat dan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia supaya dipandang baik, benar dan mulia. Syaitan juga menghasut dan meyakinkan manusia bahawa tiada sesiapa pun yang dapat mengapa-ngapakan mereka, dan mereka juga sentiasa selamat tanpa sebarang perkara mudarat dan musibah yang menimpa kerana syaitan menjadi pelindung mereka. Antara contoh hasutan syaitan yang berlaku dalam masyarakat kita serta dipandang sebagai perkara yang baik dan mulia ialah amalan sihir dan perbomohan. Syaitan menghasut manusia untuk belajar atau menerima ilmu dan barang gaib tertentu yang didakwa dapat membantu manusia dalam menunaikan hajat tertentu dan menyelesaikan masalah yang dihadapi, seperti menyembuhkan penyakit, menguatkan badan, mengelakkan bala, mengalahkan pihak lawan, menjadikan diri kebal daripada senjata, menaikkan seri wajah, mencantikkan badan, menarik wang dan harta benda dan sebagainya. Sedangkan semua perkara tersebut adalah amalan sihir dan bertentangan dengan Islam kerana melibatkan perbuatan syirik dengan memuja dan menyembah syaitan serta meminta bantuan daripada syaitan. Sesungguhnya, amalan sihir adalah dosa besar dan dilarang dalam Islam. Orang Islam yang mempelajari ilmu sihir serta mempercayai dan mengamalkan sihir adalah orang yang fasik, bahkan dibimbangi menjadi musyrik dan kafir kerana memuja, meminta bantuan dan menyembah syaitan. Ingatlah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-100, Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya pengaruh syaitan itu hanyalah terhadap orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin mereka dan orang yang mensyirikkan Allah dengan sebab hasutan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahhana aw tukhinna lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ataka hinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Bukanlah daripada golongan kami orang yang meramalkan nasib atau minta dilakukan ramalan nasib terhadapnya, dan orang yang melakukan amalan perbomohan atau minta bantuan daripada bomoh dan mengamalkan sihir atau minta dilakukan sihir untuknya. Sesiapa yang berjumpa dengan bomoh lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh bomoh, maka sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-48 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap orang Islam hendaklah sentiasa berwaspada dengan syaitan dan tidak terpedaya dengan hasutannya. Ini kerana syaitan akan menghiasi perbuatan dosa, maksiat dan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia supaya dipandang baik, benar dan mulia. Syaitan juga akan menghasut manusia untuk melakukan larangan Allah dan meyakinkan manusia bahawa tiada sesiapa pun yang dapat mengapa-apakan mereka kerana syaitan menjadi pelindung mereka.
Kedua, jangan sesekali melakukan amalan sihir dan perbomohan atau menerima ilmu dan barang gaib tertentu yang didakwa dapat membantu manusia dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan perkara tersebut adalah amalan sihir dan bertentangan dengan Islam kerana melibatkan perbuatan syirik. Sesungguhnya, amalan sihir ialah dosa besar dan dilarang dalam Islam. Bahkan dibimbangi menjadi musyrik dan kafir kerana memuja, meminta bantuan dan menyembah syaitan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita mendapat rahmat dan manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.